Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Berita Harian, yang mana terjadinya hari ini bencana alam merupakan satu musibah yang tidak dapat diduga apabila kejadiannya akan berlaku. Walaupun di dalam negara kita telah memiliki ahli meteorologi yang hebat, tetapi tidak terjamin dengan ramalan yang diberikan adalah benar. Mungkin dengan ramalan yang diberikan, masyarakat boleh mengambil langkah awal demi keselamatan masing-masing. Seperti jika adanya bencana banjir, masyarakat akan dialihkan kepada kawasan yang lebih tinggi. Namun, bagaimanakah dengan bencana alam seperti tsunami, tanah runtuh dan gempa bumi? Jadi masih sempatkah manusia biasa seperti kita mengambil langkah yang lebih awal untuk menyelamatkan diri masing-masing? Seterusnya, kita beralih kepada wartawan Ridwan Hakimi yang mana telah berada di kawasan selatan. Sekian. Terima kasih kepada pembaca berita. Dan sekarang saya berada di tempat kejadian yang mana situasi di sini amatlah kritikal dan teruk. Sekarang ni tanpa buang masa, saya bersama dengan ketua kampung untuk ditemubual. Kawan, sihat? Sihat. Saya nak tanya, apakah kesan yang berlaku terhadap bencana alam tersebut? Okey. Kesan yang berlaku dekat bencana alam berlakunya dalam skala kecil hinggalah skala yang besar, dan ia memberi kesan kepada manusia dan juga persekitaran. Antara kesan yang terjadi kepada manusia ialah ada yang di antaranya kehilangan tempat tinggal, kerosakan tempat harta benda dan macam-macam lagi. Contohnya macam yang berlaku yang lepas, banjir di Kelang dan Shah Alam. Tak silap saya di Taman Setia Alam, Seksyen U6 berlakunya banjir di situ, dan ia memberikan kesan yang sangat negatif kepada penduduk di situ, seperti kehilangan tempat tinggal dan kerosakan harta benda. Sementara tadi kita telah bersama dengan ketua kampung, dan sekarang saya akan mencari salah seorang penduduk untuk ditemubual pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya nak tanya, apakah punca yang menyebabkan kejadian banjir ini berlaku? Okey, yang pertama sekali, seperti mana yang kita tahu, musim hujan sekarang tidak menentu, yang di mana menyebabkan air yang banyak tidak dapat ditampung oleh kawasan sungai di sekitar. Maksudnya hujan yang berterusan menyebabkan banjir. Yang kedua, sistem peparitan yang tidak sempurna ataupun tidak diselenggara, yang di mana sistem parit itu terlalu kecil ataupun cetek, menyebabkan air tidak dapat ditampung oleh parit itu dan melimpah keluar dan menyebabkan banjir. Terima kasih kepada abang sebentar tadi. Dan sekarang kita akan beralih kepada salah seorang penduduk untuk ditemubual mengenai cara penyelesaian tentang kejadian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang pertama sekali, cara penyelesaian yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan adalah dengan membina sistem peparitan yang baik di kawasan luar bandar ataupun di dalam bandar. Okay, yang seterusnya adalah pihak kerajaan juga perlulah mengadakan penguatkuasaan kepada kegiatan haram seperti kegiatan pembalakan haram yang sering berlaku di sekitar kawasan hutan simpanan Malaysia. Okey, terima kasih. Sebentar tadi kita telah bersama dengan salah seorang penduduk kampung yang telah memberi penerangan mengenai cara penyelesaian terhadap kejadian ini. Dan sekarang kita beralih kepada salah seorang wakil penduduk kampung untuk ditemubual. Okey, saya nak tanya, apakah sumbangan yang boleh diberikan kepada
kepada mangsa-mangsa banjir dan melalui individu. InsyaAllah bagi pendapat saya di sini, setiap individu boleh memberi bantuan ataupun sumbangan kepada mangsa-mangsa bencana alam. Tidak semestinya mengharapkan pihak-pihak berkuasa sahaja. Kita sebagai umat Islam juga digalakkan untuk menolong antara satu sama lain. Oleh itu, antara sumbangan yang boleh kita berikan seperti memberi bantuan kewangan ataupun pakaian kepada mangsa-mangsa yang mempunyai anak kecil, dan selain itu adalah seperti makanan ataupun tempat perlindungan. Oleh itu, saya mengharapkan kerjasama daripada setiap individu untuk memberikan sokongan dan juga bantuan kepada mangsa-mangsa yang mengalami bencana alam ini. Itu saja daripada saya. Okay, baik. Terima kasih. Ya. Sebentar tadi kita telah bersama dengan salah seorang lagi wakil ketua kampung yang memberi penerangan mengenai sumbangan yang akan diberikan terhadap mangsa melalui individu. Dan sekarang ini kita beralih kepada salah seorang lagi penduduk untuk ditemu bual. Okay. Oh, saya? Okay. Saya nak tanya, berapakah jumlah kematian yang berlaku di tempat kejadian ini? Okey, setakat ni jumlah mangsa banjir adalah 170,000 orang, melibatkan 36,000 buah keluarga. Dan setakat ni kita menerima laporan daripada pihak polis, dan pihak bomba. Jumlah kematian sekarang yang terkumpul adalah seramai 8 orang, melibatkan orang tua dan kanak-kanak. Dan seterusnya masih ramai lagi yang terperangkap. Agensi bomba dan agensi penyelamat sedang berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk mereka-mereka yang terkandas. Itu dulu yang saya boleh beritahu. Okay, baik, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada tugasan ini adalah asas bagi elemen kemanusiaan adalah bila mana wujudnya hati kita tergerak untuk membantu ataupun menyumbang kepada masyarakat yang ditimpa musibah, sama ada tsunami, gempa bumi, tanah runtuh dan lain-lain lagi. Dalam Islam, kesemua orang mukmin merupakan saudara. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatu wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, dan damaikanlah dua saudara kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya. Oleh sebab itu, apabila berlakunya bencana alam, tanggungjawab sosial kita sebagai masyarakat Malaysia perlulah saling tolong menolong tanpa mengira bangsa, agama dan lain-lain. Kerana dengan sifat dan sikap tolong menolong itulah kita dapat membentuk perpaduan yang utuh. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.